kadang-kadang datang konteks doa itu dengan makna ibadah. Baik, sebelum kita pergi kepada dengan lebih lanjut, tadi ada yang angkat tangan. Kalau nak tanya soalan tadi, apa yang nak ditanyakan? Ada pertanyaan ke tadi? Tak ada? Tak ada Okey. Kalau tak ada, kita sambung pada soalan yang seterusnya. Ini kita kena faham 3 soalan terus. Sorry. Okey. Kemudian soalan yang ke-11, kata pengarang, hal ya'tid du'a'u bi ghairi ma'na al-ibadah. Adakah datang doa dengan makna selain daripada makna ibadah? Maknanya, adakah doa ini boleh diertikan dengan makna selain daripada ibadah? Kerana yang pertama tadi, didatangkan dalil bahawasanya doa dengan makna ibadah. Yang kedua, ialah doa yang datang bukan dengan makna ibadah. Bukan dengan makna ibadah. Contohnya dalam Al-Quran, maka pengarang menjawab, na'am, na'am. Qala ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Suratun Nur. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, janganlah, yang mafhumnya, janganlah kamu jadikan panggilan. Doa dekat sini dengan makna nida, dengan makna panggilan. Okey, maka ada sebahagian kalimah doa yang digunakan dalam Quran, ud'u ila sabili rabbik, maknanya dakwah ataupun serulah kepada jalan Tuhanmu, bil mau'izati wal hikmah, dengan nasihat dan hikmah, bukan ud'u ila sabili rabbik itu dengan makna ibadah. Bukan. Itu datang dengan makna dakwah. Dakwah ni maknanya menyeru. Okey, dalam ayat ni didatangkan la taj'alu du'a ar-rasul, iaitu jangan kamu jadikan panggilan. Maknanya dekat sini panggilan, panggilan kepada Nabi, kerana ada sebahagian orang Arab Badui pada zaman Nabi SAW. Mereka ni, Arab Badui ni, memang di antara sifat mereka ni dipanggil macam orang gasar punya sifat. Dia gasar ni maknanya kasar. Orang gasar ni memang sifatnya kasar, ni ambil daripada perkataan gasar. Orang yang Badui ni, mereka ni sifatnya kasar. Kasar, dan mereka bukan macam orang yang berada di bandar-bandar ataupun Madinah. Sebab tu sifat mereka agak kasar. Maka pada zaman Nabi SAW, mereka ni panggil Nabi Muhammad SAW macam kawan mereka. Macam kawan mereka. Mereka panggil, oi Muhammad. Gitulah contohnya. Mereka panggil Nabi ni macam kawan-kawan dia. Maka Allah Ta'ala turunkan wahyu, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah jadikan panggilan kamu kepada Nabi SAW macam panggilan sesama kamu. Sesama kita bolehlah kita panggil Mat Postman, bolehlah kita panggil Ali Char Kway Teow, bolehlah kita panggil Mat Kedai Runcit contohnya. Itu panggilan sesama kita. Tapi apabila melibatkan Nabi SAW, tak boleh seseorang dia memanggil Nabi
sebagaimana panggilan sesama mereka. Kalau kita dengan sultan, dengan menteri contohnya pun kita panggil dengan panggilan yang baik. Kita panggil dengan panggilan yang menunjukkan ta'zim, yang menunjukkan penghormatan. Maka tidak dipanggil Nabi dengan panggilan-panggilan sebagaimana memanggil orang-orang di kalangan kamu. Begitu juga sifat mereka ni sehingga turun wahyu dalam surah Al-Hujurat, yang mana mereka ni datang rumah Nabi ikut suka, tak kira waktu, ketuk je pintu Nabi SAW, panggil, oi Muhammad, kami nak jumpa, keluarlah. Kan? Itu memang sifat dia orang. Jadi turun beberapa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan mereka akan akhlak, bagaimana untuk berakhlak dengan Nabi SAW. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, doa di sini datang dengan makna bukan ibadah. Bukan makna doa dekat dalam ayat ni konteksnya ialah makna ibadah. Tidak. Doa dekat sini dengan makna panggilan nama. Dengan makna panggilan lah. Dengan makna panggilan. Juga kadang-kadang doa datang dengan makna seruan. Macam kita dah bacakan ayat tadi, ud'u ila sabili rabbik. Itu datang dengan makna seruan. Juga doa itu datang dengan makna talab. Dengan makna meminta. Dengan makna meminta, sebagaimana tafsiran bagi sebahagian tafsiran bagi ayat yang telah kita sebutkan tadi, dengan makna meminta. Itu bila kita buat doa, kita meminta supaya apa yang kita hajatkan itu diberikan. Okay? Maka doa datang dengan pelbagai makna. Tidak semestinya doa itu datang dengan makna ibadah. Maka di sini kita faham bahawasanya apabila seseorang itu dia melakukan doa di makam Nabi SAW, bukan doa dengan makna ibadah. Bukan doa dengan makna ibadah, tetapi doa dengan makna meminta supaya Nabi SAW mendoakan bagi pihak mereka. Yakni dalam konteks yang kita sebut akan datang, insya-Allah kita akan masuk dalam bab tu, iaitu kita bertawassul dengannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Maka dalam ayat ini jelas Allah Ta'ala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum, dan tatkala jika mana mereka itu, yakni para sahabat dan juga orang-orang yang beriman, apabila mereka menzalimi diri mereka, maka nescaya mereka akan ja'uka, mereka mendatangi Nabi SAW. Fastaghfarullah, mereka mohon ampun daripada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, juga Nabi mohon ampun bagi pihak mereka. Maka bila mana para sahabat dahulu, bila mereka melakukan kezaliman, yakni buat dosa, para sahabat pun buat dosa, para sahabat bukan maksum. Apalagi kita yang jauh daripada Nabi, sudah tentu lebih banyak dosa kita berbanding dengan para sahabat. Maka apabila para sahabat melakukan dosa, maka mereka akan mendatangi Nabi. Kenapa mereka tak doa direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mengapa mereka tak doa, ya Allah ampunilah aku? Tetapi mereka mesti mendatangi Nabi terlebih dahulu. Ini yang disebut dalam Al-Quran ni. Al-Quran yang sebut perkara ni, bukan saya, bukan ulama. Al-Quran yang sebut, ja'uka, mereka mendatangi kamu. Dalam ayat ni tak tulis pun ataupun tidak dijelaskan dalam ayat Al-Quran ini, ja'uka, mendatangi kamu ketika kamu hidup. Tak. Sebab tu kena memahami usul fiqh dalam masalah-masalah seperti ini. Kerana ayat ini bentuknya am. Ayat ni bentuknya am. Maka amnya kekal am. Kalau kita belajar ilmu usul fiqh, ayat yang am kekal am, melainkan ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau ada dalil mengkhususkan, maka barulah dia jadi am makhsus.
Kalau tak ada dalil yang mengkhususkannya daripada sudut takhsis, tak ada yang mukhassis dia, maka yang am itu kekal am. Tak boleh kita menjadikan ianya khas tanpa sebarang dalil. Kalau orang tanya, ja'uka, ada yang kata ja'uka dekat sini sewaktu Nabi hidup je. Apa dalil dia? Kalau kita tanyakan kepada dia, apa dalil dia? Ada tak Nabi sebut dalam hadis, mana-mana hadis bahawasanya mendatangi aku itu sewaktu aku hidup? Tak ada dalil. Tak ada dalil daripada hadis. Daripada Al-Quran ada ke? Yakni mesti kalau nak datangi Nabi, yakni nak berjumpa dengan Nabi, nak minta tolong kepada Nabi SAW, mohon ampun bagi pihak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti waktu Nabi hidup. Tak ada dalil. Dalam Al-Quran tak ada, dalam hadis pun tak ada. Bahkan para sahabat, nanti kita dalam soalan-soalan yang setelah ni kita akan detailkan lebih terperinci dah. Bahkan para sahabat mendatangi Nabi SAW sewaktu hidup baginda dan sewaktu mati baginda. Yakni setelah kewafatan baginda SAW. Kerana ayat ini umum, ja'uka, mereka mendatangi engkau ya Rasulullah, fastaghfarullah, dan mereka mohon ampun kepada Allah. Lihat keyword dalam ayat ni, nampak disebut dalam ayat ni fastaghfarullah, mohon ampun kepada Allah, bukan mohon ampun kepada Rasulullah. Mereka datang ke makam Nabi SAW, mohon ampun kepada siapa? Bukan mohon ampun pada Nabi, mohon ampun pada Allah. Tapi minta tolong Nabi juga mohon ampunkan bagi pihak mereka. Maka sebab tu dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan wastaghfara lahumur rasul. Maka nescaya Allah Ta'ala, nescaya Nabi akan mendoakan keampunan bagi mereka. Lawajadullah tawwabar rahimah, dan mereka akan dapati bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha menerima taubat dan maha memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apabila seseorang dia nak menghukumkan syirik hanya semata-mata pergi makam Nabi dan berdoa, maka itu adalah perkara yang sangat jauh daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ahli sunnah wal jamaah dalam khazanah mereka ada terlalu banyak dalil, bukan daripada hadis yang dhaif, bukan daripada hadis yang maudhu', daripada hadis yang sahih. Daripada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para ulama, yang mana para ulama ini berstatus al-hafiz dalam bidang hadis, semuanya ulama yang prominent dalam bidang hadis, dan mereka menghukumkan hadis-hadis ini sebagai sahih. Mereka menghukumkan hadis-hadis ini sebagai sahih. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi berkata, inna hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Sesungguhnya kehidupanku bermanfaat buat kalian, kebaikan buat kalian, dan kewafatanku juga adalah kebaikan buat kalian. Maknanya Nabi SAW hidup ke mati ke, Nabi adalah sebab kepada manfaat. Sebab kepada manfaat, bukan pencipta manfaat. Pencipta manfaat Allah Subhanahu Wa Taala. Panadol pun sebab kepada manfaat hilang demam. Vaksin pun sebab kepada perlindungan diri daripada COVID-19. Metformin pun sebab yang memberi manfaat untuk regulate kita punya sugar, gula dalam badan. Maka bila kita sebut memberi manfaat, yakni atas jalan sebab, bukan atas jalan khalq, bukan atas jalan penciptaan. Nabi tidak mencipta apa-apa. Bahkan barang siapa yang meyakini Nabi adalah pencipta, hukumnya murtad, musyrik. Ahli sunnah kata begitu. Tetapi perlu difahami di sini, beza di antara orang yang memahami dengan orang yang tidak memahami. Jika dia tidak memahami, maka dia kekal tidak faham. Dia kekal tidak faham. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beruntung orang yang memperoleh kefahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala kehendaki kebaikan ke atas dirinya, maka dia diberi kefahaman akannya, kepada dirinya akan agamanya. Yakni Allah Taala menguatkan himmahnya, semangatnya untuk mempelajari ilmu supaya dia beroleh kefahaman di dalam agama mereka, insya-Allah taala. Ada soalan?
Jelas? Jelas Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lana wa limashayikhina wajzihim anna khaira. وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك